بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Telah kita mempelajari berkaitan dengan as-salat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan firman-Nya lalu dibaca di dalam solat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita membaca suratul Fatihah di dalam solat. Faqra'u ma tayassara min al-Quran. Kata Imam Syafi'i, itu adalah suratul Fatihah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan, dan apa yang ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada umatnya, mengambilnya, mengamalkannya, tetapi di sudut usul kembali balik dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala membacanya di dalam solat, tetapi berkaitan dengan keterikatan pada hukum kembali pada kefahaman yang dimiliki oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu pengkabaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman pada umatnya bagaimana cara mengamalkannya dan cara pengambilan hukum sekiranya dia tidak sabit daripada dalil yang qat'i, yang muktamad, dan diputuskan hukumnya. Seperti mana firman Allah, faqra'u ma tayassara min al-Quran. Sebagai ulama kita memahami suratul Fatihah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut suratul Fatihah. Lalu Imam Abu Hanifah berfatwa, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, berkewajipan bagi kita baca Quran di dalam solat, tapi tidak semestinya suratul Fatihah. Walaupun begitu, adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salatan lam yaqra' Fatihatul Kitab. La salatan, tidak ada salah barang siapa yang tidak membaca suratul Fatihah, makna dalam solatnya. Tetapi bagaimana nak memahami la salatan, tidak ada salah? Sebagai ulama menyatakan tidak ada salah, maksudnya tidak sahnya solatnya. Sebagai ulama menyatakan sahnya solat, tetapi tidak ada pahala kalau dia tidak menghubungkan solatnya itu dengan suratul Fatihah. Disebabkan usul pada solat itu adalah ad-doa, munajat, sekadar itu saja. Tentang bacaan Quran di dalam solat tidak muktamad secara qat'i, melainkan adalah pendapat-pendapat di antara ulama. Sehingga ulama kita berfatwa, yang berfatwa adalah ulama-ulama mujtahid. Ulama-ulama mujtahid. Oleh kerana itulah dia disebut sebagai khilaf, sebagian lagi ulama mengatakan ikhtilaf. Dan tidak lain, ini adalah ilmunya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, lalu bagaimana umatnya memahami kalam Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umatnya itu memahami lalu mengambilnya. Ada sebahagiannya diambil menjadi hukum yang muktamad, ada juga ayat yang mana hukumnya tidak muktamad, dikaitkan dengan nansah wal mansukh di dalam ayat-ayat dalam Quran. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kefahaman yang luas, kefahaman yang dalam kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga ulama pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi ilmu, kefahaman, ma'rifah, sehingga kedudukan mereka itu seperti mana para nabi Bani Israel yang terdahulu. Para nabi Bani Israel dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah, dengan ilmu, dengan kefahaman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga beri kepada umat baginda Rasulullah yang disebut sebagai al-ulama. Lalu Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu adalah pewarisnya ilmunya para nabi-nabi. Oleh kerana itulah di sini menjadi satu jawapan, hakikatul ilmu tidak lain apabila ilmu itu berkesinambungan sampai kepada para nabi-nabi. Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampai kepada ilmunya para nabi-nabi yang terdahulu. Lalu sebahagiannya ada dibawa dalam solat, seperti mana contoh yang telah kita pelajari sebelum ini. Nabi SAW setelah takbiratul ihram, lalu Nabi membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Itu yang membacanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dibaca di dalam solat. Tapi itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini. Itu juga kalam Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menghubungkan bacaan Quran dan dibaca sewaktu kita bertawajjuh yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain melainkan ini adalah adab kita ketika mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah selesai berkaitan sebahagian daripada al-ihwa salah, diakhiri dengan la syarikalah. Mana sejak daripada solat kita, ibadah kita, keadaan hidup kita sampai daripada keadaan mati kita, tidak lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. La syarikalah, tidak ada punya kutuan atas itu semua. Tidak ada punya kutuan. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun kita tidak menyembahnya Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang sesat, tapi tetap juga kita menafikan itu Tuhan. Walaupun kita tidak menyembah, dan kita tidak boleh mengiktikadkan bahawasanya ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala, lalu itu yang disembah oleh agama-agama yang lain. Lalu menjadi iktikad wujudnya Tuhan selain pada Allah, walaupun dia tidak menyembahnya, tapi dia tidak beriman kepada Allah dan kafir kerana mengakui ada Tuhan selain pada Allah walaupun tidak menyembahnya. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian itulah aku diperintahkan dan akulah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang difirmankan oleh Allah, qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, aghayrallahi abghi, aghayrallah, apakah patut selain daripada Allah? Abghi, aku cari. Abghi di sini adalah fi'ilnya mudhari'ah, iaitu mudhari'. Maksudnya sekarang ini dah akan datang, aku tidak akan cari Rabban, Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah patut aku mencari Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan memang tidak ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa mahu mencari sesuatu, mahu mencari Tuhan yang tidak ada? Carilah yang telah ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang ada wujud.
wa huwa rabbu kulli syai', dia sahajalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kulli syai', bagi segala sesuatu. Seperti mana yang kita pelajari, hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptaan. Allahu khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa taala khaliqu, yang menciptakan, kulli syai', kulli menunjukkan keseluruhan, syai' adalah makhluk. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala iradah, berkehendak atau qadim, azali, untuk menciptakan akan makhluk. Tetapi jangan kita bertanya adakah perkara ini wujudnya dengan masa, dengan zaman. Jawapannya tidak ada kaitan, kerana kehendak Allah Subhanahu wa taala itu azali, qadim. Itu yang dipegang oleh ulama aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan begitulah kita berma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Allah azali, tanpa permulaan. Lalu menafikan Allah adanya permulaan, menafikan Allah Subhanahu wa taala pernah tidak ada, lalu dia adakan diri dia. Itu bukan Tuhan kita. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala qadim, terdahulu telah ada, azali, tanpa permulaan. Oleh kerana itu, adanya Allah tanpa dikaitkan dengan masa, tanpa dikaitkan dengan zaman, tanpa dikaitkan dengan waktu dan keadaan, seperti mana keadaan hidupnya makhluk ini. Makhluk ini terikat dengan alam semesta, dengan matahari, dengan bulan sebagai hisaban, penunjuk pada waktu, penunjuk pada perjalanan bulan, tahunan, ada sini wal hisab, untuk mengetahui setahun itu bagaimana pengiraannya. Begitu juga seperti mana waktu solat juga terikat dengan waktunya naik matahari, benamnya matahari. Ada kaitan di situ. Lalu itu tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dia Rabban. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita Tuhan. Dan bahasa Tuhan itu baharu, hanya diterjemahkan. Tetapi hendaklah kita ketahui bahawasanya yang kita sebut itu musamma di sudut bahasa Arab. Musamma sekadar disebut, tapi hakikatnya itu bukan dia. Hakikatnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala juga bukannya lafaz alif lam lam ha. Itu bukan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, hanya musamma disebut. Yang memerintah menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikaitkan dengan kalam, sifat pada kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kita menyebutnya Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menyebutnya. Akan tetapi yang kita sebut itu bukan hakikatnya, wujudnya, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagai satu wasilah agar kita menyebut dia yang wujud. Dan perkara ini tidak sama seperti mana keadaan makhluk. Kita menyebut sesuatu tak kala mana kita meyakini dia ada, iaitu makhluk tadi. Seperti mana adanya siang, adanya malam, lalu kita menyebutnya. Adanya kehidupan, adanya kematian, lalu kita menyebutnya kerana wujud. Tapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita menyebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahkan kita menyebut Rabban, Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak lain itu semua adalah sebagai satu panduan agar kita berma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Allah Subhanahu wa taala wujud, tapi kewujudan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan seperti mana kewujudannya makhluk. Rabb, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan, tadbir, menetapkan takdir. Dan Allah berkuasa atas segala yang ditetapkan, dan dia berkuasa atas makhluk yang diciptakan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa. Tetapi hendaklah kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb tidak lain agar kita mengetahui pencipta itu Allah. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rabb salah satu nama pada zat. Apa maksudnya di sini? Agar kita mengenal wujudnya Allah Subhanahu wa taala.
sebagai yang menciptakan. Lalu disebut Tuhan, maksudnya adalah yang layak untuk disembah, yang layak untuk diibadahi. Seperti mana kita menyebut la ilaha ilaha. Kalau ikut pada kawaid, ilaha itu tidak boleh diterjemahkan dengan Tuhan, sebab Tuhan itu dah masuk pada bahasa Melayu. Sebab ilaha tidak terikat dengan bahasa Melayu, tetapi oleh kerana keadaan orang-orang awam yang sukar memahami pada hakikatnya ilaha, lalu diterjemahkan juga. Lalu kita pun menyebut la ilaha, tidak ada Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu bukannya Tuhan, tapi dia ilah. Ilah maksud yang layak untuk diibadahi, yang layak untuk disembah. Sedangkan kalimat Tuhan hanya untuk menghampirkan pada maksud. Oleh kerana itulah kata ulama, seperti mana kita baca Quran, kita baca terjemahan. Quran itu yang kita baca dapat pahala, terjemahan tidak. Dan terjemahan bukannya Quran. Yang kita sebut segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam, alhamdulillahi rabbil alamin. Terjemahan itu bukan Quran. Quran alhamdulillahi rabbil alamin, itu. Lalu begitu juga yang kita sebut Allah. Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan. Allah Allah Subhanahu wa taala Rabban. Jadi bukan Tuhan. Disebabkan apa? Melayu. Lalu oleh kerana itulah ulama-ulama kita tetap juga mendatangkan maksud-maksud makna-makna itu disebabkan kefahaman kita, lebih-lebih kita orang ajam. Orang ajam maksudnya bukan orang Arab yang tidak tahu juga kawaid lughah bahasa Arab itu sendiri. Itu akal kita lah, IQ kita sampai di situ. Tapi di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah terus tanpa melalui yang terjemahan itu lebih lagi mendalami berma'rifatullah. Seperti mana contoh kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami sembah. Secara zahir kita pun menyebut hanya kepadamu kami sembah. Kami ni kita semua lah, difahami zahir. Padahal na'budu di situ bukan bermaksud kita semua. Na'budu di sini menunjukkan bahawasanya diri kita yang membaca surah Al-Fatihah seorang-seorang, tapi mengapa dibacanya na'budu, tidak dibaca a'budu, hanya kepadamu aku sembah, tapi dibaca kami sembah. Lalu kata ulama, menunjukkan kami di sini adalah keadaan diri kita keseluruhan, dan bukannya keadaan kita semua. Tapi bagi orang awam dia memahami kita semua menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan na'budu. Tapi ketika mana kita membaca surah Al-Fatihah, na'budu terikat hanya kita seorang. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengajar kita, na'budu bukan diikatkan hanya kepadamu kami sembah, tapi diikatkan wahidu, hanya kepadamu kami mentauhidkanmu, mengesahkanmu. Nawatawakkalu, bertawakal, nakhafu, takut, narju, mengharap. Maka itulah bacaan maksud pada na'budu, lughatul Arabiyah. Jadi tidak ada kat situ hanya kepadamu lah kami menyembah. Tapi oleh kerana itulah yang boleh tertangkap dengan akal kita. Lalu ulama kata, ya kita pun tafsirkan, kita maksudkan, kita terjemahkan iaitu. Barang siapa yang mahu mengetahui secara lebih mendalam lagi, tafsili, maka dia belajar, dia akan memperoleh ilmu itu. Tapi bagi orang awam cukup memahami sampai di situ. Ijmali, itu pada kaedah ijmali. Qul aghairallahi abghi rabban, apakah patut aku mencari Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala rabban, yakni apakah patut aku nak cari yang menciptakan alam ini yang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan alam ini, tidak ada selain daripada Allah yang menciptakan. Lalu kalau sekiranya tidak ada, lalu nak dicari mengapa? Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala saja yang beritahu dia itu Rabban. Tidak ada selain pada Allah Subhanahu wa taala datang lalu bagi tahu dia Rabban, melainkan manusia yang cari, manusia yang bagi tahu, manusia yang cipta, lalu manusia yang bagikan nama Rabban juga. Apa maksudnya? Patung itu semua
Itu bukan Rabban. Lalu yang membinanya adalah manusia. Sifat pada Rabban, dia telah wujud, dia telah ada, dan dia bagi tahu dia menciptakan. Lalu sebagian manusia itu menolaknya untuk menzahirkan perbezaan dengan orang beriman dengan orang-orang yang kafir. Dan sifat pada Rabban itu juga Allah Subhanahu wa taala, dia yang mentadbir. Tadbir maksudnya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, dia gerakkan alam melalui takdir dia, kehendak dia, iradahnya. Lalu alam ini bergerak atas iradah tadi, alam ini bergerak atas qudrahnya, alam ini bergerak atas apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kaitan alam ini bergerak lalu takdir itu baharu. Takdir Allah azali, bukannya baharu. Iradah Allah Subhanahu wa taala itu azali, dia bukan baharu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan makhluk, lalu dia memberi. Itu sifat perbuatan, af'al Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita mempelajari akidah Islam yang kita sebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, wujud, qidam, baqa, hayyan, kalam, sami'an, basiran. Itu semua adalah sifat qadim bagi Allah Subhanahu wa taala. Manakala satu lagi sifat disebut sebagai sifat af'al, perbuatan. Jadi kembali balik pada Rabban. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini semua kepada kita. Sebab itu sifat Rabban, dia menjelaskan. Seperti mana firman Allah, yudabbirul amra yufassilul ayat. Ini sifat bagi Rabb. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tadbir. Maksud tadbir adalah yang menguruskan ini semua. Yufassilul ayat, dia juga yang menjelaskan, menerangkan seluruhnya tentang kewujudannya, kekuasaannya. Dia yang menciptakan, dia yang memberi, mematikan, menghidupkan. Dia telah menjelaskannya itu semua kepada kita. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Semoga kamu itu meyakini pertemuan kamu dengan Tuhan kamu. Mana Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut la'allakum biliqa'i rabbikum, kembali balik kepada kita. Jadi oleh kerana itu, sejak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mencari selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana juga ayat Quran. Tetapi kita lihat ada di antaranya umat Islam yang berketurunan Islam, kemudian dia mencari Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala, mencari agama selain pada Allah Subhanahu wa taala, mencari sembahan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keturunannya Islam, datuk neneknya Islam, sampai kepada dia dalam satu keadaan dia cari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memahami ayat ini, cukup dengan memahami ayat, dia tidak akan mencari selain daripada Allah sebagai Tuhan, Rabban. Bahkan ada sebagian di antara umat Islam, dia tidak mencari agama lain, dia tidak mencari Tuhan lain, tetapi dia menggugurkan itu semua. Maknanya tidak ada Tuhan langsung atas alam ni. Memang betul tidak ada Tuhan di atas alam, sebab Allah Subhanahu wa taala bukan wujud di dalam alam. Dia menciptakan alam, tapi tidak ada kaitan dia wujud di dalam alam. Lalu yang perlu kita fahami, Allah Subhanahu wa taala iradah, berkehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala azali. Ada Allah, tidak ada sesiapa bersama dengan Allah. Ada Allah, iradah bersama dengan dia. Apa iradah Allah? Berkehendak menciptakan makhluk. Dia menciptakan kita, yakni dia berkehendak menciptakan kita. Itu azali. Azali tidak terikat dengan masa, zaman. Dan azali jangan dikaitkan dia itu objek, dan jangan dikatakan bukan objek. Tetapi dia laisa bil kafiyah, dia tidak ada kaifiat. Akal kebingungan, bingung. Bismillah. Bila akal kebingungan, itulah setinggi-tinggi ma'rifah. Sebab hebatnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada kaitan seperti mana makhluk yang dia cipta. Sezarrah pun tidak ada.
Dia yang menciptakan, menggerakkan, memberi, mentakdirkan. Tetapi itu semua tidak dikaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas zat dia. Tidak ada kaitan. Qadim Allah Subhanahu Wa Taala kembali balik pada azali juga. Terdahulunya telah adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala hayyan pada qadim juga. Sami'an basiran qadim juga. Kalam qadim juga. Mutakalliman qadim juga. Jadi tidak dikaitkan dengan makhluk. Ini disebut sebagai sifat pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini dikaitkan dengan sifat tambahan pada zat. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala, wujud bukan sifat, tapi dia nafsiyah, diri dia yang ada. Itu yang kita belajar sifat 20. Sifat wujud adalah sifat nafsiyah atas zat dia, diri dia yang wujud. Yang lain-lain tambahan zat. Tapi tambahan di sini bukan menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala bila adanya qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, sifat-sifat wajib bagi Allah, maka jadi 2, jadi 3, jadi 4. Sehingga kita mengatakan dah ada 4, ada 5 zat, ada 6 zat, ada 7 zat. Tidak ada kaitan. Sebab dikembalikan pada sifat wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini tidak ada kaitan bahawasanya adanya yang 2, yang 3, yang 4, menafikan itu semua. Cuma sebagai satu sebutan, tapi tanpa kaifiah. Tanpa kaifiah inilah menunjukkan kita tidak perlu memperhalusi, kerana kita tidak akan berjaya memperhalusinya, kerana dikaitkan dengan zat Allah yang wujud. Tidak perlu memikirkannya. Tidak perlu memikirkannya, disebabkan kembali balik pada sifat zat yang wujud tu. Akan tetapi ada satu lagi sifat, disebutkan sifat af'al, perbuatan. Allah Subhanahu Wa Taala, dia Maha memberi. Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Al-Wahhab, yang Maha memberi. Al-Mu'ti pun juga Maha memberi. Al-Mumit, Al-Muhyi, yang Maha mematikan, yang Maha menghidupkan. Adanya Allah qadim lagi azali, tanpa permulaan, terdahulu telah adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Ar-Razzaq, yang Maha memberi, mengurniakan rezeki. Soalannya, dia nak beri kat siapa? Sebab hanya dia ada, hanya dia saja ada. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, yang Maha mengurniakan rezeki. Al-Khaliq, yang Maha menciptakan. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala ada azali, qadim. Lalu yang ini untuk siapa? Muhyi, menghidupkan, mumit, mematikan. Padahal tidak ada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut sebagai sifat af'al yang berdiri atas sifat zat. Apa maksudnya di sini? Semua kembali daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mengapa disebut af'al? Kerana ini dikaitkan perbuatan Allah yang menghidupkan, mematikan, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengurniakan, menganugerahkan kepada siapa? Makhluk. Maknanya setelah dicipta makhluk, ini semua dia dapat. Siapa yang dapat? Makhluk tadi. Tapi kesan atas sifat af'al, kesan atas sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara ini tidak boleh dikaifiatkan juga. Tidak boleh dikaifiatkan. Manusia apabila dia memberi, maka kita tahu bagaimana pemberian itu berlaku. Seperti mana jual beli, ada pembeli, ada penjual. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia memberi, tidak ada kaitan. Seperti mana yang kita ada muamalah di antara kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu Wa Taala apabila diberi bighairi hisab, tidak boleh dihitung. Min haitsu la yahtasib, tidak boleh dikaitkan dengan akal macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ada beri kepada kita. Manusia itu ada iradah, Allah beri kehendak. Allah Subhanahu Wa Taala beri keizinan buat manusia dengan akalnya merancang, mentadbir, menguruskan. Itu sebenarnya semua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan. Akan tetapi keizinan Allah Subhanahu Wa Taala terikat antara makhluk dengan makhluk, dan tidak ada kaitan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak ada kaitan. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, menjelaskan dia saja Rabban. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala sendiri bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan dia. Makna tiada yang diibadahi melainkan hanya dia. Tapi ada manusia yang sembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu berlaku tapi tidak pada hakikat. Jadi berlaku atas kejahilan, maka itulah menunjukkan pada kesyirikan, kekafiran dan kekufuran. Tetapi yang disembahnya itu bukan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala pun tidak. Wa huwa rabbu kulli syai'. Makna dia saja Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi segala sesuatu, seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Bila disebut segala sesuatu, jangan kita kaitkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehidupan seperti mana kehidupan yang makhluk. Jangan dikaitkan demikian. Jangan kita kaitkan Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam alam semesta ni, cuma kita tak tahu Allah kat mana. Tapi ada dalam ni. Itu bersalah. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah telah adanya Allah makhluk. Alam semesta ni makhluk. Bagaimana tiba-tiba Allah berubah masuk ke dalam makhluk? Bersalah. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita berpegang dengan adanya Allah dan tidak ada siapa dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Setelah Allah menciptakan makhluk, keadaan Allah seperti mana keadaan dia sebelum juga menciptakan makhluk. Keadaan yang sama. Tidak ada kaitan setelah dia menciptakan makhluk lalu dia pergi duduklah dalam makhluk alam semesta ni. Seperti mana contoh seseorang tukang kayu, dia buat kerusi siap, dia duduk atas kerusi itu. Lalu soalannya, siapa yang menciptakan kerusi? Yang membuatnya, yang merekanya tukang kayu tadi. Lalu tidak boleh disamakan Allah Subhanahu wa taala. Dia cipta alam semesta ini, lalu Allah Subhanahu wa taala pun masuk dalam alam semesta ini. Tidak ada kaitan. Itu bersalah. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai pencipta, yang mentakdirkan, yang menggerakkan, yang menguruskan. Tetapi tidak ada kaitan. Dia itu kena ada dalam waktu, kena ada dalam masa, bergerak dengan zaman. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku qarib. Kata ulama kita, qarib bermaksud dia mengetahui, dia melihat, dia mendengar atas ilmu dia, dan ini semua sifat qadim. Apa maksudnya? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, salah satu sifat qadim Allah adalah ilmu. Alim, maha mengetahui. Sebelum dia menciptakan makhluk seluruhnya, dia mengetahui apa yang dibicarakan makhluk. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala melihat makhluk atas sifat qadim dia. Dan ini tidak boleh diperhalusi, tidak boleh dikaifiatkan, disebabkan ini kedudukan pada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Itu yang kita diperintah tasbih. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu, maksudnya adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala, bertaraf, berkedudukan, disamakan seperti mana makhluk. Jadi itulah maksudnya tasbih. Wallahu taala alam. Dan insyaallah kita kena berhenti 7 suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين.